Anda tentu pernah mendengar hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pertemuan Nabi Muhammad dengan seorang lelaki yang tiba-tiba datang dan mendekati Rasulullah, lalu duduk belaga kepala lutut dengan Nabi, meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Inilah hadis berkenaan dengan iman, Islam, ihsan. Biji kopi inilah teras, iaitu iman. Inilah akidah, inilah keyakinan, inilah kepercayaan, itulah biji kopi sebagai asas kita nak buat kopi. Tak ada akidah, fail. Tak ada keimanan, fail. Tak ada kepercayaan, fail. Jadi atas dasar tersebut, kopi ini walaupun biji asal kita kena panggang, kita kena rebus, kita kena kerat, kita kena peracuk, kita kena racik menjadi sehalus-halus kopi. Boleh atau tidak anda nak mengatakan kepada saya, ambil 3 butir kopi, biji-biji, buat apa tu? Minum kopi. Bolehkah kata minum kopi? Dia ambil yang tak buat apa-apa, 3 biji, 3 ketul, minum air. Lepas tu bila kita tanya, hang buat apa? Minum kopi. Bolehkah dikatakan minum kopi walaupun yang dia telan tu biji kopi? Dia anggap minum kopi ke tu? Tak akan dianggap minum kopi. Atau kalau dia ambil yang dah serbuk tadi, yang dah diracik halus, dia ambil yang tu, dia buat style Mr. Bean kan? Serbuk. Lepas tu berkumur, bubur susu sikit, gula sikit, Mr. Bean kan? Lepas tu hang buat apa? Minum kopi. Boleh dikatakan minum kopi? Tidak, tuan-tuan. Ini memaksudkan kepada kita sekadar pemahaman, sekadar literal tak akan menjadikan kita beriman dengan sebenar-benar keimanan. Walaupun biji kopi itu adalah kopi, serbuk itu adalah kopi, seumpama kita belajar tentang akidah. Kita belajar tentang akidah dari sudut kefahaman dan biji kopi itu, kita belajar sifat 20. Ada 4 kan? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kalau dari sudut telan tadi, semua orang boleh hafal. Cuba hang hafal, wujud, hidang, makok, mukhalafah. Adakah bila seseorang tu boleh hafal, seseorang tu boleh baca baris, adakah dia benar-benar dikatakan beriman hanya kerana hafal sifat 20 nama semata-mata? Hafal nama saja, hafal sifat saja, wujud, hidang jadi habis, beriman. Beriman. Sekeimanan ni menuntut pelaksanaan. Pelaksanaan tu yang kena yakin, kena percaya melalui sifat-sifat yang disebut. Bagaimana kita hanya boleh sebut sifat, tapi kalau tanya makna kelaut. Apa makna wujud? Makna wujud ialah maha melihat. Sebab dia hafal je, wujud hidang, bapak, mukhalafah, dia hafal je. Tapi bila tanya apa makna wujud? Maha melihat. Apa makna hidang? Maha menghancurkan. Hancur tu boleh. Perlu ada kepahaman, perlu ada pengenalan, perlu ada penghayatan, perlu ada keyakinan. Sekadar ambil 3 biji berat, anda tak akan dikata meminum dan menikmati kopi. Ingat, benda ni kenapa biji kopi kena racik bagi peralut. Jangan kita ambil Quran seketul, kita dah dikatakan berakidah. Ambil Quran seketul, kita dah dikatakan beriman. Benda ni kalau tuan-tuan memondok dulu, faham memondok? Maksudnya kita masuk pondok-pondok ni yang duduk depan saya ni yang mungkin 50-an, 60-an, 70-an yang terlibat dengan aktiviti pemondokan dulu. Kadang-kadang ada juga yang jadi tikus mondok pun ada, waktu memondok tu. Baik, kita nipis je tauhid, tapi ingat ke nipis ni mungkin hari ni kalau kita belajar, kita baca seminggu tak sampai. Tapi bila tanya tak tahu apa, bila tanya tak boleh nak tafsir, bila tanya tak boleh nak urat. Tapi orang dulu senipis ni mungkin berapa tahun baru dia, tuan-tuan? Mungkin 5 tahun, mungkin 7 tahun, mungkin 10 tahun. Sebab Tok Guru buat apa? Tok Guru dulu bukan satu muka sari.
Bukan satu muka surat sari, kadang-kadang sebaris tak habis sari. Sebab apa? Dia bagi lumat sungguh, dia racik sungguh, dia peralus sungguh, dia dakik sungguh. Nak suruh anak murid dia ni bila keluar tu boleh syarah seperti dia, boleh hural seperti dia, faham dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan akidah, apa yang dikatakan tauhid. Sebab kita tak buat seperti yang telah diturunkan secara turun-temurun ini, kita hanya baca, kita hanya faham, maka kita juga menganggap kita sudah bertauhid dengan sebenar-benar tauhid. Tetapi kadang-kadang daripada pemahaman kita, penghuraian dan pentafsirannya amat-amat terselebing dan kelau. Jadi yang tukar peracik siapa? Ulama-ulama lah, guru-guru kita lah, tok-tok guru kita lah, nak suruh hadam sungguh, nak suruh likat, nak suruh sebati dengan unsur yang kedua. Lepas ada biji kopi, nak jadi ayat kopi kena ada apa? Sebut tadi nak pun dalam apa? Kena pun dalam ni, tak lagi dah. Tak kata ayat kopi, kena ada ayat lah. Kena bubur dalam air. Air itulah syariat. Air itulah syariat. Jadi akidah tadi kena dileburkan, kena ditumbangkan dalam syariat. Kita kena kacau. Sebab tu kita nak racik halu-halu supaya dia sebati, dia likat, dia masuk sungguh bersatu kedua-duanya. Kalau bayangkan kita buat ambil tak indah, tiba-tiba kacau, timbul hak pecah. Maksudnya ada kekurangan, kacau-kacau, timbul 3 biji. Hak tak terblender, hak tak teracik tadi. Jadi adanya kekurangan-kekurangan perlukan filter yang kita panggil penapis. Okeylah kalau nak guna penapis. Ni kadang-kadang bila jadi lagu tu, hak air pun dia telan, hak pecah-pecah pun dia telan, hak biji pun dia telan. Jenis malas bagi penapis ni. Tak ada penapis pun tak apalah. Ayat tu okey dah. Adalah hak kecil-kecil, hak tak hancur elok pun dia telan. Hak 3 biji ketul-ketul telan juga. Akibatnya bercampur. Hak sebati, hak tak sempurna, hak tak dibuat apa lagi. Untuk secara zahir kopi sungguh tak ada masalah pun. Tapi ni bab akidah, ni bab syariat. Tapi kalau kata air tu syariat, lepas tu orang lain hak buat ayam teh tadi tak guna air ke? Air juga. Hak buat air Milo tadi tak guna air ke? Air juga. Tapi air ni nak buat ayat kopi ke Milo tuan-tuan, dia tak boleh buat ayat ni. Maksud ayat ni ayat apa? Ni ayat sejuk. Kita nak buat ayat kopi, ayat Milo, ayat apa? Kena ayat panas. Memanaskan air, menggelegakkan air, menghangatkan air, itulah tariq. Di mana ada syariat, mesti ada tariq. Saya nak sebut awal-awal tariqah yang saya maksudkan di sini adalah tariqah wajib, bukan tariqah yang nak dinisbahkan kepada aliran tertentu, tidak. Bukan tariqah kepada perkumpulan tertentu, tidak. Bukan tariqah kepada gerakan tertentu, tidak. Bukan tariqah kepada nama-nama tertentu, tidak. Nak bahaskan di sini ialah tariqah wajibah. Tariqah wajib. Dia mesti bergabung dengan apa? Bergabung dengan syariat. Dalam bahasa Arab, syariat itu apa? Kalau kita pergi belajar tengok-tengok, syariat tu, syariat ni, syariat tu, syariat ni. Apa dia syariat? Jalan. Tariq. Syariat jalan. Tariq pun jalan. Dua-dua pemaknaannya adalah sama, jalan. Tapi ingat, substansinya berbeza. Apa yang membezakan syariat dengan tariqah? Syariat dia lebih kepada pengenalan, lebih kepada pemahaman, lebih kepada teori. Tetapi tariqah ialah pelaksanaan daripada teori, daripada pengenalan, daripada ilmu dan daripada kefahaman syariat tadi. Anda sebenarnya sudah bertariqah sejak sekian lama. Tapi jangan anda sandarkan tariqah-tariqah dengan nama tertentu, tidak. Itu biar bukan bidang perbincangan malam ini. Bagaimana ini boleh berlaku? Baik. Bila sebut kedai kopi, saya nak bagi analogi yang cukup mudah untuk anda faham tentang syariat dan tariqah.
Pertama ialah, bila kita nak pergi kedai kopi yang terbaik, kita pun tanya orang, abang, di sini apa Bandar Baru Cemerlang, Puteri Wangsa, okey. Saya baru datang, okey, pengerusi, di mana kedai kopi yang kira-kira di kawasan Puteri Wangsa ni yang terbaik? Pengerusi bagi tahu ada di hujung Tanjung, tapi dah saya orang baru tak pernah sampai. Tak apalah, saya akan pergi cari apa nama kedai kopi tu, kedai kopi ABC contoh. Kedai kopi ABC hujung Tanjung. Ada di kalangan manusia, bila dia nak cari kedai kopi yang dia nak pergi minum kopi terbaik di sana, dia akan hadap dua jalan. Pertama sekali, dia buat cerita diri sendiri. Sesat ke tak sesat, aku pergi juga. Jauh ke dekat, aku pergi juga. Boleh ke tak boleh, aku akan sampai juga. Dia tak tanya orang, tak tanya tu, tak tanya ni, dia pakai ikut rasa. Kok ni ikut, kok ni ikut, tengok Tanjung. Ada kok, pi, sampai, dia boleh sampai, dia rendah pun. Tapi mungkin lambat, mungkin sesat banyak kali. Mungkin dah masuk ke kawasan lain, mungkin terkeluar ke daerah lain, tapi sebab dia main rendah, sampai. Yang kedua, ni metod yang patut kita ambil. Bila kata kita tak tahu, bila kata kita jahil, bila kata kita bodoh, bila kata kita tak ada ilmu, panduan dan maklumat, kita akan buat apa? Tanya orang. Okeylah, dah kata di Tanjung kedai ABC yang terbaik, pengerusi pula, saya ni orang baru di sini, cubalah anggarkan lepas pada jalan ni nak pergi ke mana. Kita dengar dulu. Okey, macam mana tu? Dia pun cakap pergi straight, jumpa simpang 4, ambil kiri ni, kita dengar. Kita ambil panduan. Kita bayangkan zaman ni tak ada waste lagi ya. Sebab lah ni orang pakai waste semua dah. Bayangkan tu, kita akan tanya. Kita pun follow panduan dia. Okey, simpang 4 tadi dia kata kiri, okey kita kiri. Walaupun sana mungkin kita akan tersesat sebab kita bukan boleh ingat kiri kanan tu dengan sempurna. Jauh ni. Di tengah jalan tu kalau sesat lagi, kita ambil sikap. Buat bodoh ke tanya orang juga? Tanya orang juga, berhenti. Pakcik. Agak-agak lepas sini ni macam mana nak pergi warung ABC dah? Oh, anda akan pergi sini. Kita tak berhenti tanya orang. Kita tak berhenti cari petunjuk. Kita tak berhenti cari hidayah. Akhirnya kita jumpa. Agak-agak tuan-tuan nak pilih jalan mana? Jalan satu ikut suka hati rendah sampai juga. Dengan jalan bila anda tak tahu, anda tanya orang. Mana agak-agak lebih cepat sampai? Jalan yang kedua, tanya orang. Siapa yang paling otoriti dan ada prioriti dalam agama kita? Ulama-ulama kita lah. Belajarlah dengan mereka. Tapi apa beza syariat dengan tariqat? Syariat tadi tanya jalan. Syariat tadi tanya, lepas kok ni kok mana? Kok ni. Lepas kok ni kok mana? Kok ni. Lepas kok ni kok mana? Kok ni. Itu syariat. Tang mana jadi tariqah? Bila bermula tapakkan kaki pertama anda melangkah menuju ke warung ABC, itulah tariqah. Tadi tanya saja, start dah. Itulah tariqah. Anda dah berjalan menuju ke situ. Itu kalau berjalan. Kalau jenis motor, bila anda letak punggung atas pelana, start switch, start anda pegang handle motor, start anda kacik clutch, start anda masuk gear, start anda pulang, itulah tariqah. Hak ada kereta, letak punggung atas, seat, tutup pintu, buka radio, Johor apa FM? Johor FM, lagu apa pun yang keluar, bantailah. Sebab bukan kepentingan pada lagu pun, cuma nak menghidupkan suasana. Kemudian, sama tadilah, tekan kelas, masuk gear, tekan minyak jalan, itulah tariqah. Anda start berjalan dengan cara apapun, itulah tariqah. Syariat bersifat umum pengetahuan. Wa aqimus shalah, tunaikanlah sembahyang. Umum pengetahuan untuk kita, kefahaman. Tapi bagaimana nak sembahyang? Cari-cari dalam Quran, tak ada tata cara pelaksanaan solat kecuali akan dijumpai pada sabdaan-sabdaan Rasulullah. Buka hadis. Pertama kena niat angkat takbir, rujuk hadis ni sampailah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi dia sekadar tetap pengetahuan. Tu syariat, kita tak buat lagi.
Bila anda dah start ambil wudu, berhadapan betul-betul menghadap kiblat, niat Allahu Akbar, itulah tariqah. Anda sedang menjalani syariat yang anda difahamkan. Agak-agak anda hari-hari bertariqah ke? Atau anda langsung tidak bertariqah? Hakikat sebenarnya. Sebenarnya anda sedang bertariqah, sedang menuju. Inilah tariqah wajibah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Anda dah memang bertariqah hari-hari mengikut apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam ibadat dan amalan-amalan. Memenuhi rukun-rukun dan syarat untuk bagi sah. Apa yang wajib, apa yang jadi tak sah, apa yang jadi terkeluar daripada ibadat. Semua kita belajar. Bahkan dalam zakat sekalipun, kita belajar zakat umum dalam syariat. Ada nama zakat harta, zakat tu, zakat ternakan, zakat buah-buahan, zakat ni. Tapi bila anda start bayar tu, ni zakat perniagaan saya. Itulah tariqah. Inilah zakat buah-buahan saya, tariqah. Inilah zakat tanaman saya, tariqah. Bila pelaksanaan berlaku, anda sedang menjalani. Kemudian puasa, belajar. Puasa wajib bulan Ramadan, puasa sunat hari mutih 13, 14, 15, puasa sunat tu, puasa sunat ni. Tapi bila anda start betul-betul menjalani puasa, anda sedang bertariqah dengan puasa anda. Haji pun sama, belajar haji bab tu bab ni, tu syariat. Bila anda start pergi haji, niat, tawaf, sa'i, betul-betul, anda sedang bertariqah. Di mana lagi anda nak menafikan tariqah dalam kehidupan anda? Inilah tariqah wajib yang kita bincang hak luar, hak nama macam-macam, hak aliran macam-macam, grup macam-macam, tu yang sunnah. Anda nak tambah boleh, anda nak kekal hak ni pun boleh. Boleh faham tu? Baik.